raja berperlembagaan mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi peringkat negara dan negeri dan dibantu oleh Perdana Menteri. Manakala, sistem republik diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Sistem demokrasi berparlimen mula diamalkan di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sistem ini menjadikan perlembagaan Malaysia sebagai garis panduan negara. Dalam pemerintahan demokrasi berparlimen, terdapat perlembagaan, raja berperlembagaan, parlimen, pilihan raya, kuasa pemerintahan iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman, parti-parti politik serta kebebasan asasi. Sistem demokrasi berparlimen membenarkan rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan dan bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Sistem ini telah berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Parlimen berfungsi sebagai badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan berkuasa untuk membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen juga berkuasa untuk meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil cukai baharu. Parlimen Malaysia yang merupakan badan penggubal undang-undang tertinggi negara terdiri daripada 3 komponen utama iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan komponen pertama dalam struktur Parlimen di Malaysia. Mengikut Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, hanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sahaja boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Baginda juga mempunyai kuasa istimewa untuk menghenti ataupun membubarkan Parlimen. Walau bagaimanapun, Baginda tidak mempengerusikan persidangan kedua-dua dewan tetapi menyampaikan titah ucapan di kedua-dua dewan semasa perasmian Parlimen yang diadakan setiap tahun. Justru, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan oleh perlembagaan untuk menetapkan persidangan Parlimen dalam tempoh masa 6 bulan di antara persidangan yang lepas dalam penggal terakhir dan tarikh mesyuarat pertama dalam persidangan penggal akan datang. Komponen kedua dalam struktur Parlimen ialah Dewan Negara. Dewan Negara merupakan Senat bagi Persekutuan Malaysia dan bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tertinggi. Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli dan terbagi kepada 2 kategori iaitu 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri iaitu 2 orang ahli mewakili setiap negeri dan 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Negara berfungsi untuk membahas rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ahli Dewan Negara hanya berkuasa menangguhkan rang undang-undang tetapi tiada kuasa menolak. Mereka dapat memulakan suatu rang undang-undang kecuali undang-undang kewangan dan tidak boleh membuat pindaan pada mana-mana rang undang-undang tanpa persetujuan Dewan Rakyat. Bagi Dewan Rakyat pula, ia dianggotai seramai 222 ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih melalui pilihan raya yang diadakan pada setiap 5 tahun. Parti yang memperoleh kuasa majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Dewan Rakyat dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat
yang boleh dipilih dalam kalangan ahli dewan atau bukan daripada kalangan ahli dewan, tetapi beliau perlu mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat berfungsi untuk membincang rang undang-undang yang dikemukakan oleh sesuatu kementerian. Ahli Dewan Rakyat membahaskan belanjawan negara, memberi kata putus jumlah peruntukan untuk kerajaan negeri dan meneliti rang undang-undang yang dipinda mengikut keadaan semasa. Bangunan Parlimen di Malaysia. Bangunan Parlimen Malaysia merupakan simbol demokrasi berparlimen kerajaan Persekutuan Malaysia. Pada 16 September 1963, persidangan pertama Parlimen Malaysia telah diadakan di Bangunan Parlimen Malaysia yang terletak di kawasan Taman Tasik Perdana, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Idea pembinaan bangunan ini merupakan idea dan pandangan daripada Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman, yang berhasrat untuk mendirikan sebuah bangunan khususnya sebagai Bangunan Parlimen Malaysia. Bangunan Parlimen mempunyai 3 blok, iaitu blok utama, blok menara dan Dewan Sebarguna. Bangunan utama atau juga dikenali sebagai bangunan ibu merupakan bangunan 3 tingkat bersaiz 380 kaki x 290 kaki. Bangunan utama mempunyai reka bentuk yang amat unik di mana bumbungnya terdapat bentuk sebelah segitiga yang bersusun dan di bawah bumbung bersegitiga itulah terletaknya Dewan Negara. Manakala reka bentuk keseluruhan bangunan mempunyai reka bentuk kerawang seperti sarang lebah yang berfungsi sebagai kawalan terhadap sinaran matahari kepada bangunan yang diliputi oleh kaca. Di bawah bangunan utama ini jugalah terletaknya Dewan Rakyat. Seterusnya, bangunan menara terdiri daripada 17 tingkat bersaiz 80 kaki persegi dan berketinggian 250 kaki. Pada asalnya, bangunan menara menempatkan pejabat para menteri dan ahli-ahli parlimen, namun apabila bilangan kaki tangan parlimen bertambah, bangunan menara telah diubah menjadi pejabat untuk kaki tangan. Walau bagaimanapun, beberapa ruang pejabat masih dikekalkan seperti pejabat Perdana Menteri, pejabat Timbalan Menteri, pejabat menteri yang menjaga hal ehwal parlimen dan juga pejabat ketua pembangkang. Akhir sekali, Dewan Bankuet atau Dewan Jamuan. Dewan ini juga mempunyai saiz yang sama seperti Dewan Rakyat. Ia mampu memuatkan 500 orang tetamu pada satu masa. Dewan Bankuet ini juga pernah digunakan buat pertama kalinya untuk Majlis Jamuan Negara pada 18 September 1963. Ia juga pernah digunakan sebagai tempat untuk istiadat penghormatan terakhir bekas Perdana Menteri Malaysia sebelum dikebumikan.